Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lagi sekali saya buat live ni daripada Scotland ya, jauh ya. Tapi tak apa, di mana-mana pun saya berada, insya-Allah saya akan terus buat sharing sebab sekarang ni pun semuanya online ya. Hari ni saya buat sharing saya dari dalam, bukan di luar. Ya, sebab luar sejuk sangat. Sekarang ni dalam walaupun sama tapi suhunya lebih kurang dalam 12 degree saja. Jadi kan menggeletar pula suara saya bercakap dekat luar tu korang, ya. Okey, tak apa, saya buat live daripada dalam bilik saja, dalam rumah aja malam hari ni ya. Okey, kalau tengok daripada tajuk saya tu, pusaka perniagaan suami direbut ipar. Wah, ganas saya bunyinya. Direbut ipar tu, tapi betul ya. Itu adalah kejadian yang sebenar-benarnya berlaku. Okey, minggu lepas saya ada buat perkongsian mengenai isu anak angkat ya, yang mana adalah digalakkan untuk kita membuat dokumen hibah ya kalau kita ada anak angkat ya. Dia adalah di dalam golongan kritikal, dan di dalam list golongan kritikal untuk membuat dokumen hibah ada juga termasuk ahli perniagaan ya. Jadi saya rasa eloklah saya ulangkan baliklah ya siapa dia golongan yang kritikal ya untuk membuat dokumen hibah ya. Saya ulang balik lagi sekali sebab lagi banyak kali saya ulang lagi kata benda itu akan termasuk ke dalam fikiran kita. Kadang-kadang sekali lalu tu macam tak perasan, walaupun dah perasan kita ni golongan kritikal tapi buat tak perasan ya. So kali ni saya ingatkan lagi sekali. Jangan kata tak tahu, tak ingat ya, tapi hari ni saya ingatkan lagi sekali. Siapakah dia golongan kritikal yang perlu membuat dokumen hibah ya? Yang pertama, belum berkahwin. Ya, kalau belum berkahwin tu mungkin masih ada ibu bapa. Okey, tak apa. Ibu bapa lah yang akan menerima pusaka kita secara faraidnya lah. Tapi kalau kita ada hasrat lain ya untuk bagi kepada anak angkat, anak buah ke ataupun ke satu organisasi ke, so eloklah dibuatkan dokumen hibah. Siapa lagi kalau yang tak ada anak kandung? Ya, tak ada anak kandung ni maknanya ada suami. Okay, setengah bagian akan pergi kepada suami, yang setengah lagi itu akan pergi kepada ibu bapa kita jugalah, ataupun kalau tak ada bapa lagi pergi kepada beradik kita. Dan juga jika kita ada hasrat tertentu, eloklah buat dokumen hibah, ataupun mungkinlah rumah tempat tinggal tu nak hibah semua kepada suami ya, sebab kita pun beli bersama, yang tinggal sekarang rumah tu dengan suami. Tapi kalau kita tak buat hibah kepada suami itu terpaksa bertanggungjawab jugalah dengan waris-waris faraid yang lain. So elok buat dokumen hibah kalau tak ada anak kandung. Ada anak perempuan saja, itu akan melibatkan waris-waris faraid yang bukan yang mungkin akan menyulitkan urusan pusaka anak-anak perempuan kita nanti. So eloklah buat dokumen hibah. Ada anak angkat atau anak susuan ya. Anak angkat dan anak susuan bukanlah waris faraid. Waris faraid adalah yang mempunyai hubungan perkahwinan ataupun pertalian darah, dan ada lagi satu dikatakan sebagai hamba, tapi yang ini hamba ni tak termasuk dalam tak dipraktikkan lah di negara kita ya. Ada anak OKU. Okey, maaf ya, isu anak angkat ni saya dah terangkan dengan jelas minggu lepas ya. Ada anak OKU pemikiran, maknanya dia tak dapat nak menguruskan harta dia sendiri ya. Maknanya kita dia berhak ya, dia adalah waris faraid, tapi dia tak boleh nak terima sebab dia tak boleh nak uruskan harta dia sendiri. So elok hibahkan kepada seseorang sebagai pemegang amanah dan untuk menguruskan harta ini bagi pihak anak angkat ni tadi. Anak OKU pemikiran. Kalau anak tu OKU cacat anggota badan tetapi fikirannya masih waras, mungkin tak perlulah untuk buat hibah atau nak dia ambil seseorang sebagai pemegang amanah harta yang akan diterimanya nanti. Okey, hasrat untuk bagi sama rata. Ya, sebab kita sebenarnya saya cakap sama rata kepada anak-anak, sebab kita sayang anak-anak ni sama rata. Tak adalah kalau ikutkan faraid memanglah anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Nampak macam kita lebihkan pada anak lelaki. Tidak ya. Sebab anak lelaki tu ada tanggungjawab dia juga. Itu sebab dia dapat 2 bahagian. Tetapi kita sayangkan anak ni sama rata, dan kita kata apa, biarlah sama dapat bahagian yang samalah. Jadi kita boleh buat dokumen hibah. Sebab walaupun kita tengok anak lelaki kita tu masa kita hidup, anak lelaki ni kata, alah takkan ada anak lelaki nak rebut ataupun nak lebih daripada anak perempuan.
Tetapi ya, selama kita hidup memanglah anak tu okey. Tetapi kalau lepas kita tak ada, tak tahulah anak lelaki tu macam mana pula dengan adik-beradik perempuannya. Masa itulah dia nak menegakkan hukum faraid ke, kan? Sebab dah banyak dah kita tengok benda-benda ni berlaku. So eloklah dibuat dokumen hibah untuk dibagi sama rata untuk anak-anak kita. Itu kalau kita nak bagi sama rata. Ya, dan untuk mengelakkan ada yang bermasa muka selepas kita pergi, macamlah mak ayah ni sayang kita setengah aja, sayang abang satu persatu, sayang kita 1/2 je. Ya, tak adalah macam tu kan, sebab kita nakkan doa-doa anak yang saleh ni juga terhadap kita tanpa ada rasa terpinggir. Ya, dan kalau berpoligami, ya, supaya kebajikan isteri-isteri tu terjaga. Perkahwinan semula supaya kebajikan isteri baru terjaga dan kebajikan anak-anak daripada isteri sebelumnya pun terjaga. Jadi eloklah dibuat dokumen hibah. Saudara baru jika ingin memberikan hartanya kepada ibu asalnya, sebab hanya mereka yang waris yang beragama Islam sahaja yang berhak menerima hartanya. Kalau yang bukan beragama Islam, kalau seorang mualaf tu meninggal dunia, kalau kata dia ada anak-anak dia insya-Allah agama Islam dan isteri dia mungkin beragama Islam, itulah waris faraidnya, dan ibu bapanya bukanlah waris faraid dia. Jadi kalau dia nak bagi kepada ibu bapa yang bukan beragama Islam ni, boleh dibuatkan dokumen hibah. Pasangan yang beli rumah bersama, ini sangat common ya. Masalah ni timbul, mereka menyangkakan disebabkan beli rumah dua nama, konon-kononnya dah letak penama ya dalam dokumen SNP tu, dia katanya penama. Itu kan penama, sebenarnya dia beli dua nama. Beli dua nama maknanya setengah yang isteri, setengah yang suami. Kalau suami meninggal, bahagian suami itu dah menjadi pusaka suami, tak automatik pergi kepada isteri kalau tak dihibahkan ya. Jadi eloklah kita kata hibahkan kepada isteri atau suami. Kalau kita selalunya kita panggil hibah back to back lah ya, kalau beli dua nama. Jadi ini adalah satu isu yang banyaklah timbul ya bila kita buat urus pusaka, jika tiada dokumen hibah dan tiada persefahaman di antara waris-waris faraid. Okey, ahli perniagaan. Inilah yang saya nak cerita hari ini ya. Inilah yang saya nak cerita hari ini mengenai kisah ahli perniagaan yang telah meninggal dunia, yang mana dia telah meninggalkan isterinya, dan macam-macam isu lah timbul selepas tu. Okey, tak apa, sekarang ni saya nak berkongsi ceritalah ya mengenai ahli perniagaan ni. Okey, sebelum tu saya nak cakap Waalaikumsalam Puan Hidayah ya, dan juga daripada rancang pusaka Kuantan ni, alhamdulillah ya. Okey, apa yang saya nak cerita ni adalah mengenai yang saya nak share ni mengenai seorang klien saya yang datang berjumpa saya untuk membuat dokumen hibah untuk dirinya kepada anaknya, anak perempuan seorang ya. Ceritanya bermula mengapa dia rasa benda ni perlu dibuat, dia ambil pengajaran daripada kisah suami dia yang meninggal dunia lebih kurang dalam 5 tahun yang lepas lah ya. Suami dia meninggal dunia 5 tahun yang lepas, tiada meninggalkan sebarang dokumen, tetapi meninggalkan perniagaan yang agak maju, yang sangat maju sebenarnya, dan beberapa harta yang lain lah. Dia punya seorang anak perempuan, dan arwah suami ini kira muda lah, meninggal muda, mempunyai ibu dan ayah ya, masih mempunyai ibu dan ayah. Dia bercerita pada saya semasa suami dia meninggal dunia, ibu dan ayah masih ada. Dia waris suami adalah ibu ayah, anak perempuan seorang, dan juga dialah sebagai seorang isteri. Kalau nak ikutkan hukum faraidnya, bahagian dia hanyalah 1/8, sebab perniagaan yang ditinggal oleh suami ni adalah perniagaan yang suami dia mempunyai partner ya, share partner dengan seorang lain, kawan dia ya, dengan kawan dia, dan dia nama klien kami tak ada dalam tu lah, maknanya berdua saja ya, suami dia dengan seorang lagi kawan dia. So bila suami dia meninggal dunia, waris faraidnya adalah dia sebagai isteri 1/8, anak tadi 1/2 ya, sebab seorang anak perempuan, dan yang selebihnya adalah 1/3 untuk 1/6 untuk ibu, dan selebihnya adalah untuk ayah, untuk ayah arwah ya. So maknanya kalau nampak kan macam okey, mungkin bolehlah kita berbincang dengan
arwah dengan ayah si arwah ni tadi. Nampaknya macam boleh bincang lah. Kalau sebelum tu hubungan mereka sangatlah rapat, ya, sangat rapat antara mertua dengan klien kita ni, ya. Jadi tak nampak macam akan jadi rebutan kat situ. Tapi apabila dia nak uruskan pusaka ni, jadinya si ayah ni ibu bapa ni nak lah, ya, bahagian mereka. Ya, maknanya 3/8, ya. 3/8 adalah bahagian ibu bapa tadi, jumlah 3/8. Dekat nak setengah, ya, maknanya lebihlah daripada bahagian isteri ni tadi, walaupun isteri ni yang memulakan perniagaan dengan suami ni tadi, dan juga dengan partner dia tadi, dengan seorang partner. Jadi mereka bertiga lah sebenarnya yang penting lumus memulakan perniagaan ni daripada tiada apa-apa menjadi satu perniagaan yang sangat maju lah, ya. Tetapi apabila suami ni meninggal dunia, dia dapati bahagian ni hanya 1/8, dan bahagian ibu dan ayah si arwah ni 3/8. Dan di atas sebab-sebab yang tertentu, si ibu ayah ni nak bahagian 3/8 tu. Siapakah di belakang bahagian bahagian 3/8 ni? Ini adalah anak-anak kepada ibu ayah tadi, iaitu adik-beradik kepada si arwah. Jadi nak jadikan cerita, salah seorang daripada adik arwah, ya, telah masuk menjadi salah seorang pengarah kepada syarikat tersebut di atas menggunakan bahagian atau bahagian faraid ibu bapa tadi, ya. Bahagian faraid ibu bapa tadi ada 3/8. Jadi dia menggunakan bahagian itu untuk menjadi salah seorang pengarah di dalam syarikat tersebut. Jadi di situ telah bermulalah sedikit perselisihan faham itu ini dan sebagainya, dan pengurusan syarikat menjadi agak kucak-kacir sikitlah. Dan sudahnya sudahnya adik arwah ni berkata apa tahu dengan si klien ni, klien My Pusaka ni. Dia kata, tak apa kak, akak jual aja bahagian 1/8 bahagian akak tu kepada saya, okey, biar saya yang uruskan company ni. Anak akak pun belum habis belajar lagi, dia pun tak akan dapat nak uruskan company ni. Akak jual je bahagian kakak kepada saya, dan biar saya uruskan company. Bagaimana perasaan anda, ya, kalau anda yang mulakan perniagaan itu dengan suami, tiba-tiba adik ipar cakap macam tu dekat anda dan kata so kita jual bahagian kita, share kita, mestilah sedih kan. Jadi dengan itu si klien kami ni tadi pun pergilah ke mahkamah syariah untuk mendapatkan sedikit pertolongan ataupun pendapat lah, apa perlu dia lakukan sekarang ni, ya, apa perlu dia lakukan sekarang ni. So nak menambahkan lagi kesedihannya, okey, klien pergilah dengan anak dia yang perempuan seorang ni ke mahkamah syariah untuk dapatkan sedikit nasihat. Di mahkamah syariah pula yalah, tak semua orang yang macam ni, ya, ni mungkin bergantung kepada siapa yang dia jumpalah di mahkamah syariah tu. Di mahkamah syariah pula adalah seorang hamba Allah ni, itu kaki tangan di mahkamah syariah tu, berkata kepada anak dia, ya. Dengar, ya, apa kaki tangan tu beritahu kepada anak dia. Adik, nanti kalau adik kahwin, ada anak, pastikan ada anak lelaki, ya. Jangan jadi macam apa yang berlaku kepada ibu adik sekarang ni. Bayangkan, adakah anak lelaki dan anak perempuan itu adalah pilihan kita? Adakah kita yang menentukan siapa lelaki atau perempuan itu, anak lelaki dan anak perempuan itu kita akan dapat? Siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Ya, sampai hati, ya, pegawai di mahkamah syariah tu beritahu kepada anak dia yang perempuan seorang ni, adik, nanti kalau adik dah kahwin, ada anak, pastikan ada anak lelaki, supaya masalah yang ibu adik hadapi sekarang tak terjadi pada adik. Macam mana perasaan kalau kita didapat orang bercakap dengan kita macam tu, ya? Memang kecewa, sangat-sangat kecewa. Jadinya yang anak dia tadi pun menangis dan keluar daripada mahkamah syariah tu. Itu bukan masa court, ya, itu hanyalah mendapat khidmat nasihat dekat luar, dekat meja pendaftaran tu lah, ya, dekat meja pendaftaran. So adik tu pun keluar, dia menangis, dan mereka berdua pun tinggalkanlah mahkamah syariah tu. Dan kisah pengurusan syarikat tu bertambah kucak-kacir lagi, dan sampai masanya partner suami dia tadi dah tak nak dah nak meneruskan perniagaan tu lagi, terlalu banyak
terlalu banyak campur tangan daripada adik ipar dia tadi, dan melagak bos macam-macam lah, dan dia pun tak sanggup dah nak melayan kerana pusaka tak selesai lagi dengan syarikat itu, dan macam-macam isu timbul. Jadi partner dia yang ada tadi yang dengan perniagaan yang sangat maju tu mengambil keputusan untuk menutup terus perniagaan yang ada tu. Ya, menutup terus perniagaan yang ada tu. Dia pun dah tak larat dah nak layan. Kerana adik ipar dan kerana isu pusaka yang tak selesai lagi, ya. Jadinya di situ kita kena ambil pengajaran lah, ya. Mengapa kalau kita ada perniagaan, pastikan perniagaan kita itu boleh terus beroperasi seperti biasa, dengan membuat tindakan yang sepatutnya, ya, yang sebetulnya, ya, yang sebetulnya. Kita sebagai empunya syarikat seelok-eloknya, ataupun boleh saya katalah wajib lah, ya, wajib tu untuk menyenangkan kerja lah, ya, bukanlah wajib dari segi berusaha tak berusaha, ya, tapi seelok-eloknya buatlah dokumen hibahkan saham syarikat itu kepada siapa yang kita nak hibahkan, ya, kita hibahkan saham syarikat, ya, kepada siapa yang kita nak hibahkan. Jadi apabila kita tak ada, nanti senanglah, ya, sesiapa yang menerima hibah itu akan meneruskan perniagaan tanpa gangguan daripada orang lain, ya, orang lain. Mungkin anak-anak kita yang lain, mungkin adik-beradik kita, mungkin juga anak-anak kita sendiri, ya, yang kata apa tak boleh nak tak boleh nak uruskan syarikat tu, tapi sebab dia waris paraid, dia pun nak juga masuk campur. Tapi kalau kita dah hibahkan kepada seseorang yang boleh menguruskan syarikat itu dengan sebaik-baiknya, itu adalah yang terbaik. Hibahkan saham syarikat kita. Itu maksudnya ahli perniagaan adalah penting untuk mengadakan dokumen hibah untuk menghibahkan saham syarikat. Jadinya si klien ni datang berjumpa saya sebab selepas syarikat tu ditutup, syarikat suaminya ditutup, yang kerana partnernya pun tak nak dah menerus perniagaan tu, dia sendiri dengan pengalaman dia yang ada bersama suami dahulu, ya, dia sendiri telah memulakan perniagaan yang hampir sama, tetapi perniagaan dia sendiri. Jadi dia telah belajar lah, ya, daripada kesilapan suaminya, yang mana dia suami tak membuat apa-apa perancangan pewarisan semasa hidup, yang menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Jadi sekarang ni dengan perniagaan dia yang baru dia mulakan, dia telah membuat dokumen hibah untuk syarikat yang dia mulakan semula itu kepada anak perempuan dia, ya, kepada anak perempuan yang seorang itu. Ya, dengan kita kata lain, dia telah membuat perancangan legasi lah, ya, perancangan legasi perniagaan dia sendiri kepada anak perempuan dia, dan ada beberapa terma lagi lah yang telah dimasukkan di dalam dokumen hibah itu, supaya syarikat yang dia baru bina sendiri, syarikat lain baru bina sendiri, akan dapat terus beroperasi tanpa ada sebarang gangguan. Walaupun dia kata mungkin adik-beradik dia tak nak syarikat dia, tapi kita tak tahu, ya, dia kata tak nak lah pisang berbuah dua kali, ya, hari tu dah kena dengan suami dia, dan kali ini tak nak lah kena dengan adik-beradik dia pula, ya, adik-beradik dia sendiri. Sebab dia kata okey, nampaklah adik-beradik dia semua okey sekarang, tapi dia tak tahu akan datang kalau dia dah tak ada, nanti mungkin anak dia pula nanti akan berebut pula dengan bapa saudara, ya, bapa saudara atau ibu saudara, iaitu adik-beradik kepada si ibu dia. Jadi itu sebab dengan perniagaan yang baru dia mulakan semula dengan titik peluh dia sendiri, ya, dia telah membuat dokumen hibah, yang mana dihibahkan syarikat itu kepada anak dia, ya, anak adik perempuan dia yang seorang. Jadi kepada siapa yang ada perniagaan dekat luar sana, tolonglah, ya, buatlah sesuatu supaya apabila kita tak ada, nanti perniagaan kita akan boleh berjalan beroperasi seperti biasa, ya, tanpa ada sebarang gangguan, ya. So saya sangat sarankanlah, ya, supaya semua ahli perniagaan membuat dokumen hibah, ya. Itulah saja perkongsian saya pada hari ini. Kepada yang bersama saya pada hari ini, terima kasih kerana bersama saya, dan tolonglah, ya, share dan like, ya, share video ini kepada orang di luar sana. Semoga ia menjadi pengajaran kepada mereka dan mereka akan bertindak. Ya, apa yang saya cerita ini adalah cerita sebenar-benar yang berlaku, dan tak mustahil akan berlaku kepada ramai lagi orang di luar sana. Jadi semoga perkongsian anda semua itu akan memberi sedikit faedah kepada mereka, dan insya-Allah adalah samarat untuk kita semua nanti, ya. Itulah saja perkongsian saya pada malam ini, dan insya-Allah malam besok ada lagi perkongsian. Oh ya, malam besok kita cuti. Ya, saya nak ambil peluang ni nak mengucapkan selamat hari kemerdekaan
Malaysia, ya, walaupun saya jauh tapi hati sentiasa di Malaysia. Ya, so besok kita tak ada kisah 9 suku malam, jadi berjumpa semula pada hari Rabu untuk kisah selanjutnya dengan cikgu pusaka, ya, Puan Miza. So selamat bercuti kepada semua rakyat Malaysia, dan itu saja perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.